Ada dengar tak IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni? Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkat ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Tenang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin Kepada anda, saya Syafiq dan juga Pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita berada di Inspirasi Ilmu. Macam biasa, kita nak bawakan lagi rancangan Bicara Kitab Darah Wanita untuk anda yang berada di platform online. Boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM sebab kita nak bawakan secara langsung dekat situ. Boleh cepat-cepat komen dekat mana yang tengah dengarkan kita tu. Kan nanti kita boleh meriah-meriahkan lagi dekat bahagian ruangan komen tu sebab nanti ada sahabat-sahabat kita yang juga sudi tuliskan apa learning point yang kita boleh belajar pada hari ini. Okey, menerusi rancangan Kitab Darah Wanita ini, kita nak bawakan perkongsian bersama-sama dengan tetamu tetap kita, tak lain tak bukan iaitu Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz yang dah pun ada bersama kita dekat konti Radio IKIM nak mengalu-ngalukan kehadiran Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Apa khabar Maulana? Baik, alhamdulillah. Dia sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Allah, hanya dengan apa hidayah dan taufik Allah yang boleh datang ni pun. Betul kan, itu yang seronok tu kan. Sebab kita nak imarahkan lagi pengajian ilmu kita kan, masya-Allah. Dan katanya Maulana pun 2-3 hari lepas baru pulang dari Melaka katanya. Ada program daurah di sana. Daurah. Daurah di sana dan juga ada syarahan Isra' Mi'raj. Kan sekarang dah masuk bulan Syaban tapi mereka masih nak buat Isra' Mi'raj juga kan. Lepas tu nak nisfu Syaban pula nanti kan. Betul kan. Sebab itu kita nak sama-sama imarahkan ilmu tu di mana sahaja kan Maulana. Kan? Kita harapkan semoga apa sahaja hari-hari kebesaran Islam yang boleh kita belajar, yang kita boleh imarahkan, jom sama-sama kita hebatkan lagi, perkasakan lagi. Okey, bersama dengan kita waktu ini Maulana Mansur merupakan mudir dan juga pensyarah Pusat Pengajian Miftahul Ulum Sri Petaling Kuala Lumpur. Dan anda boleh terus berada di platform online kita, cepat-cepat masuk. Nanti Maulana mungkin ada nak buat kiraan lagi, boleh tengok terus ke dalam talian kita dekat sini. Dan kita akan terus buka lagi kitabnya. Ini saya tengah tunjuk ni dekat dalam Facebook Live kita, Bicara Kitab Darah Wanita. Okey, kita akan terus buka untuk perbincangan kita pada siaran kali ini. Muka surat 57, iaitu kita akan buka lagi tentang definisi haid daripada bahasanya, istilahnya. Kita akan sama-sama dengarkan. Jom kita mulakan sesi bicara kita bersama dengan Maulana Mansur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yassiru wa la tu'assiru wa tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bika nasta'in wa bika nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, jadi hari ni kita masya-Allah dapat ketemu kembali
InsyaAllah kepada semua peserta kita yang setia, Masya Allah, semoga Allah sentiasa mendorongkan hidayat dan taufik, sentiasa segar nak belajar, sentiasa segar nak mengikuti. Jangan rasa boring sebab pengajian bab ni memang satu pengajian yang tough, yang berat, tapi insya-Allah kita akan buat cara uslub yang mudah. Yassiru wala tu'asiru, nanti yang mudah, cuma lambat sikit lah, tak boleh gopo cepat-cepat. Okey, jadi persoalan yang tanya pun biar berkenaan dengan dia. Itu yang terbaik. Sebab apa? Soalan terlalu banyak, nanti kita akan sampai bab dia, mudah kita nak menggariskan panduan yang macam mana cara nak menyelesaikan dia. Okey, hari ni kita masuk definisi haid. Definisi haid ataupun ta'rif haid. Jadi definisi haid ni penting sangat. Mungkin orang kata apa, tak belajar lah definisi kan. Kita terus pada kaedah, dah. Kadang-kadang ada persoalan mesti dijawab oleh definisi. Kadang-kadang kaedah tak dapat nak tolong kita menyelesaikan masalah. Contoh dah, kita kata satu orang datang jumpa kita, tanya persoalan. Dia kata darah saya ataupun darah siapa-siapa lah keluar dah 7 hari. Dah 7 hari kemudian warna hitam pula. Kemudian ada color-color pula. Ada merah, ada coklat, ada kuning, ada pink. Jadi ni darah apa? Jadi pertama sekali kita mau tanya dia dulu. Okey, darah ni berapa hari? Dia kata mungkin 14 hari. Jadi mungkin kita akan hukum dia terus melalui kaedah tu sebagai haid. Tetapi ketika tu kita kena tanya juga, darah ni darah daripada mana? Daripada siapa yang keluar? Dia kata ni daripada anak akak. Kalau daripada anak dia, umur berapa? Dia kata umur 7 tahun. Adakah mungkin kita boleh jawab dengan kaedah? Kaedah walaupun tepat, tetapi di situ pakai kaedah tak boleh digunakan. Dia hanya dapat dijawab dengan definisi. Dengan definisi. Allahu Akbar, dengan definisi. Ataupun satu orang dia kata, saya kali ini pelik keluar darah ni. Dulu saya keluar kok kemaluan, betul lah. Tapi sekarang keluar kok dubur. Tapi kalau cek medical check up, dia tunjuk itu darah haid, simptom darah haid. Ataupun keluar kok hidung, simptom darah haid dia kata. Tapi kalau kita kena jawab dengan definisi, kaedah tak boleh jawab. Definisi akan jawab, nanti kita akan sampai bawah tu. Damu jibillah, darah tabi'i, darah semula jadi, darah normal yang keluar daripada pangkal rahim. Jadi darah yang keluar ke hidung bukan pada pangkal rahim. Jadi dengan situ walaupun simptom darah haid, tapi tak dihukumkan darah haid. Sebab tu definisi terlalu penting. Jadi saya akan bawa perkara untuk mengenali darah haid dengan cara tepat. Mesti ada 3 perkara kena tahu dulu. Definisi, kaedah dan ciri-ciri ataupun rumus-rumus haid. 3 perkara ni yang kita akan bahas. Kemudian kita akan ada kaedah-kaedah lain, kaedah suci, kaedah manik, kaedah zawal mawanik, semua akan datang. Jadi permulaan nak kenal darah haid, konform tahqiq dengan 3 perkara, iaitu definisi, kemudian kedua kaedah, yang ketiga ciri-ciri haid. Okey, sebelum kita masuk ni, kita tunjuk kat sini dulu. Misalnya satu orang keluar darah dia tadi, masa contoh, kalau bukan daripada kemaluan, dia keluar kok dubur, keluar kok hidung, keluar kok mulut, keluar kok telinga, semua kita tak bertepatan dengan definisi haid. Dari segi istilah pun tak sama, dari segi istilah syarak pun tak sama. Jadi ini kita tunjuk dulu sebelum kita takrif mana. Jadi kalaulah kita satu orang dia keluar darah dia, misalnya keluar darah dia, misalnya kita kata okey, darah dia keluar 10 hari. Tapi pada ketika umur dia umur dia 10 hari, pada umur dia 9 tahun. Okey, kita kata 9 tahun. Okey. 9 tahun Di sini 9 tahun. Okey, umur dia 9 tahun. 9 tahun. Okey, 9 tahun tepat sini. Jadi kalau seorang wanita melihat darah dia pada umur sebelum 9 tahun tepat, tetapi masih ada ruang kat sini sebelum mana ruang dia tidak sampai 16 hari. Ruang kat sini kita kata tidak, ruang dia tidak sampai 16 hari. Maknanya kurang daripada 15 hari ke atas, 15 hari tak sampai 16 hari lah. Ni kita panggil dia waktu takriban. Waktu takriban.
yang kurang daripada 16 hari, maknanya 15 hari lebih tak apa lagi kan. Maknanya kalau wanita ni keluar darah macam ni kan, keluar darah macam ni kan, 10 hari, apakah kita hukum haid? Kita akan hukum dia haid. Sebab apa? Kaedah betul, definisi pun keluar daripada kemaluan. Misalan satu orang, okey, dia keluar sini juga, misalan sini dia keluar ada 10 jam saja, 10 jam. Okey, 10 jam. 10 jam. Jadi, kan, di sini apa hukum dia? Darah ni tak mungkin hukum darah haid. Tak mungkin hukum darah haid, kan. Okey, nanti semua akan datang saya tunjuk. Okey, baik. Sekarang kita beralih kepada haidu, al-haidu. Kita ambil nama yang sentiasa orang panggil lah. Walaupun ada panggil dengan nama nifas, ada panggil dengan nama ikbar, i'asar, toms, kan. Macam kita lah, ada orang panggil ABC, panggil semua, tapi lafaz perkataan yang paling masyhur ialah haid. Senang. Bahasa Melayu pun haid, bahasa Arab pun haid, bahasa macam-macam semua. Bahasa yang mana kongsi semua bahasa yang berkata haid senang, kan. Jadi dari segi bahasa, dari segi penggunaan bahasa, kan, ialah as-sayalan, kan, yakni yang memberi makna mengalir. Jadi satu, kalau kita dengar orang Arab cakap ke orang yang belajar bahasa Arab cakap, bila cuba sebab haid, jangan kita tu kata ni haid. Misalan contoh, dalam kitab dia bagi contoh hadal wadi, kan. Hadal wadi, takkan kita kata wadi tu sedang berhaid, ISIS tu sedang berhaid, pasti hadha, kan. Itu dari segi bahasa saja, kan. Dia tunjuk ISIS tu sedang berhaid, maksud dia air dalam wadi tu sedang mengalir, air salah. Jadi jangan terus bila kata orang cakap pasal hadha, kita tu darah haid. Dia cerita makna mengalir makna hadha tu makna mengalir. Ataupun lagi satu, muka surat 56 tu ada hadhatis syajaratu, mana pokok itu mengalir, pokok itu mengalirkan getahnya, atau pokok tu hadal syarat, tak kita kata pokok tu berhaid. Makna dia makna mengalir, makna getah keluar tu makna mengalir. Jadi makna bila sebut haid saja kita faham makna mengalir. Jadi darah tu mengalir, sama ada mengalir cepat atau mengalir lambat. Ni makna kita nak kena tahu awal-awal. Makna darah bila kata haid, dia makna mengalir. Dia kalau tak haid jenis diam tu bukan nama haid lah. Haid dia mana dia akan keluar mengalir, sama ada yang cepat ataupun yang lambat, mengikut keadaan darah yang keluar. Dia tak laju macam air pipe kan. Kalau laju macam pipe, kawan tu wanita tengah pakai pad dia habis, keluar pad tu lah, pasal dia laju lambat-lambat macam air bomba. Lagi tak boleh. Dia ada had dia, tapi dia mengalir pelan-pelan kan. Okey, jadi dari segi penggunaan, dari segi istilah syarak, yang ni yang kita nak kena faham betul. Istilah ulama' fiqh daripada itu yang dipindahkan, dipinjamkan kepada bahasa syarak, bahasa fiqh. Apa dia? Kita faham dari segi syarak. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi hali sihhati fi awqatin makhsusatin. Terjemahan dia darah tabi'i, jibillah tabi'i, ataupun kita kata yakni semula jadi, ataupun kita kata darah normal. Makna dia darah ni memang normal yang ada pada perempuan. Tak ada pada lelaki, tak ada pada LGBT, tak ada orang boleh cipta. Darah ni bandar kita bahas pada penamaan pun, mula-mula dulu Imam Bukhari kata, walaupun ada tok pakai semuanya, bagi dia kata bila nama dilahirkan sebagai seorang wanita, dia telah dibekalkan dengan darah, ini nama haid. Jadi darah ni kita tengok, darah tabi'i memang khas untuk wanita. Khas untuk wanita. Darah normal, darah semula jadi yang keluar bukan yang masuk. Makna kita kena faham darah tu, darah memang darah tabi'i untuk perempuan, bukan untuk lelaki, bukan LGBT, tapi untuk perempuan. Tapi darah tu pula yang keluar. Kalau yang masuk, tak masuk. Misalnya satu sekarang dalam dunia sekarang, orang boleh cipta macam-macam dah. Boleh tukar payudara, boleh tukar rahim, kemaluan semua, tapi masih tak boleh cipta darah haid.
Kalaulah dia misalan ada orang iklan kata kamu kumpul semua darah-darah ni kami bayar dengan harga mahal nak masukkan dalam LGBT kerana dia dia ingin sangat sebab nak jadi perempuan kan, keinginan kita tak tahu kan. Jadi nak masukkan darah. Bila masukkan darah, walaupun di luar yang keluar daripada perempuan-perempuan tu nama darah haid, tapi bila pindah masukkan tak nama darah haid lagi. Bertukar. Lain istilah. Sebab apa darah haid yang keluar bukan yang masuk. Masa orang tambah darah, dia pergi pun tambah darah. Tak boleh. Kan? Jadi ini tak boleh tambah kan. Dia kena yang keluar daripada kemaluan, bukan yang masuk. Kita masuk kat kemaluan tak boleh. Kan? Okey, yang keluar daripada pangkar rahim yang paling hujung. Yang paling dalam. Mana pangkar rahim ni yang paling hujung dalam rahim kan. Allahu akbar. Rahim perempuan, bukan rahim selain daripada tu. Ini kemaluan perempuan. Ketika badannya dalam keadaan sihat. Ketika badannya dalam keadaan sihat. Mana dia kalau orang kata saya keluar darah haid juga tapi pening kepala. Kan? Kadang-kadang migrain. Itu normal lah. Orang tak keluar darah haid pun pening kepala. Orang tak keluar darah haid pun dia ada migrain. Itu penyakit normal. Biasa. Itu kes sihat. Mana tak sampailah bila keluar darah haid ni, mesti kena masuk ICU. Tak ada lagi lah. Tak ada dalam rekod lah. Kalau tu dia ada penyakit lain lah. Kalau keluar darah haid ni, mana badan dia sihat, tak berhajat ni. Ataupun bila keluar darah tu, mana jangan takut lah. Kadang-kadang kalau orang tak biasa dengan darah ni, terkejut dia macam nak pingsan. Ni apa darah apa pula? Jadi mak pun kena pandai lah bagi tahu anak-anak kan. Bagi tahu tak ada apa-apa. Kadang-kadang orang ingat macam nak mati pula. Terus minta maaf, saya minta maaf lah kan. Padahal ni darah haid. Dia tak tahu kan. Mana darah ni kebiasaan normal. Jadi ini penting sekali daripada ketika badan dalam keadaan sihat dalam tempoh yang tertentu. Haid dia tak keluar pada tempoh sebarangan. Dia ada tempoh tertentu mengikut keadaan badan tu masing-masing, tak sama. Ada orang darah haid dia awal bulan, ada orang di tengah bulan, ada orang di hujung bulan, ada orang datang sebulan sekali, ada orang haid dia sebulan 2 kali, ada orang 4 bulan sekali, ada orang setahun sekali, ada orang 5-6 tahun baru sekali, ada orang langsung tak datang. Jadi kita akan tengok tu keistimewaan yang Allah bagi kepada wanita. Jadi sebab tu bab ni definisi ini akan banyak membantu kita menjawab soalan-soalan yang mana berhajat pada definisi. Kita tengok ini kita cara nak tahu apa ni bab haid ni dengan betul. Sebab tu kita tahu definisi, kaedah dan ciri. Baik, kita tak boleh cara lain. Tapi ada ulama dia boleh jawab dengan cara isyarat pun orang boleh tahu, dapat jawapan. Misalan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an tengah mengajar. Dalam satu masjid dia mengajar ramai, masjid dia penuh, ribuan orang. Kemudian satu orang wanita dia terlewat. Jadi dia boleh sampai masjid dah penuh. Jadi dia berada kat luar pintu. Jadi tak apalah. Kemudian dia pun bawa keluar dia bawa buah apple warna merah. Dia kata dia bagi pada orang yang duduk ni, kamu pasing-pasing bagi kepada syekh kita yang sedang mengajar. Jadi buah apple tu pun dipasing-pasing sampailah kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Bila Imam Abu Hanifah dapat buah, kalau kita lah, saya lah mengajar tu, orang ingat orang bagi suruh makan lah. Jadi Imam Abu Hanifah dia tengok buah apple tu, buah apple. Dia tanya siapa yang bagi. Orang pun tunjuk pada satu orang wanita yang bagi. Dia boleh tengok perempuan tu, dia pun faham, dia pun angguk. Makna ada perempuan ni bagi buah apple kat dia bukan untuk makan. Jadi tak apa, dia pun dah angguk. Orang yang belajar pun heran juga. Macam kita kalau letak air ni untuk kita minum. Tapi bagi apa? Dia kata antara kamu depan ni siapa ada bawa pisau kecil, pisau lipat ke apa? Satu orang pun kata ada, bagi. Dia pun ambil, dia tunjuk orang ni buah ni kan. Tengok, okey, dia pun belah buah apple tu putih dalam tu. Dia tengok, okey, dia pun tutup. Perempuan tu angguk. Dia bagi kepada buah apple ni balik, patah balik.
orang pun heran. Patut dah pakat apa Syekh ni dia makan. Ingat belah nak makan. Tak. Buah apple tu patah balik. Sampai kepada perempuan tu pun buka buah apple, dia pun kata langgut dia faham. Rupanya wanita ini sedang bertanya soalan. Dia kata, aku nak tahu macam mana bab darah haid ni bila yang dikatakan berhenti. Jadi dia umpama buah apple berwarna merah tu berdarah haid. Tapi nak kata berhenti tu macam mana? Jadi Imam Abu Hanifah orang bijak. Dia jawab, belah tengok kalau dah ada putih macam ni, tak ada darah, ni berhenti mana dah. Dia perempuan tu faham. Bila nak wanita tu nak faham darah tu berhenti atau tidak, bila tak ada apa-apa darah dah, masukkan kapal buat keluar putih macam tu. Bersih. Makna itu dia, mereka boleh mengajar dengan cara isyarat. Kita mengajar dengan live pun berapa orang nak faham kan. Tambah kalau isyarat. Jadi nak tunjuk orang dulu memang bijak. Orang yang mengajak pun bijak. Orang yang dapat jawapan pun tahu, faham. Kalau kita pun apa belah masuk belahan, tak faham ya kan. Allahu Akbar. Jadi di sini kita tengok mana definisi dari segi istilah darah tabi'i, darah semula jadi ataupun darah normal yang keluar daripada pangkal rahim perempuan. Wanita ni minta maaf kita belajar dia lubang kemaluan dia ada orang kata 1, ada orang kata 2 itu kita serahlah pada Allah SWT. Dia sebenarnya macam kita tengok macam lampu, dia dalam saluran wire tu dia ada yang hijau, ada merah, ada kuning. Dia ada 3 wire dia, tapi bertemu nampak macam satu ya. Tapi macam tu dalam wanita pun makna dia ada saluran darah, saluran tempat air kencing, saluran ni. Jadi kalau kita tengok kalau ikut Syekh Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kitab Al-Bujurimi halaman 1 muka surat 442, dia telah berkata, qala Ali bin Abi Talib, inna lirrahimi afwaha wa abwaban fa idza dakhala al-maniyyu ar-rahim min babi wahidin khalaqallahu azza wa jalla janiyan wahidan wa idza dakhala min babain khalaqallahu minhu waladain wa in dakhala min salasati abwab fayakunu adadul ajinnah fi rahimi bi'adadi duqulil mani fi rahimi fafham. Telah berkata Hadrat Ali karamallahu wajhah, sesungguhnya bagi rahim itu terdapat beberapa mulut dan pintu. Makna dia ada mulut dia, ada pintu dia. Maha suci Allah. Ulama lebih macam doktor pakar lagi. Masya Allah. Menantu Nabi pula bagi tahu ni. Maka apabila mani telah masuk ke dalam rahim daripada satu pintu, maka Allah akan mencipta satu janin. Dan apabila ia masuk daripada 2 pintu, maka Allah akan mencipta daripada 2 anak. Dan sekiranya ia masuk daripada 3 pintu, maka jadilah bilangan janin di dalam rahim itu mengikut bilangan masuknya mani ke dalam rahim. Mana hebatnya. Sebab tu dah kita kata darah tabi semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim perempuan. Jadi ala banyak pintu pun, tapi kita nak pangkal rahimnya. Bukan keluar daripada saluran kencing, bukan keluar ni. Sebab tu bila keluar daripada rahim, barulah kita namakan darah haid. Ketika badannya dalam keadaan sihat, makna dia tak payah masuk hospital dalam tempoh yang tertentu. Apa yang kita tengok Imam Syafi'i buat kajian dia yang kita namakan istiqra'. Makna dia buat kajian yang mendalam, bukan dia atas meja saja, dia bergerak pergi pintu ke pintu rumah, rumah ke rumah Makna dia pergi jumpa, dia memberanikan diri, bertanya, macam orang nak banci lah. Bukan banci penduduk, bukan banci orang, banci makcik-makcik, boleh tak saya nak tanya sikit,
tentang darah. Kalau kita ni Allah kalau tanya anak darah lagi marah. Ni apa pula tanya tentang darah pula kan? Jadi dia beranikan diri. Sepatutnya kita dah ucap terima kasih jazakumullah khairan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an kerana memberanikan diri istiqra' sehingga terhasillah nak tahu darah darah haid tu mana ni, ini definisi dah. Kemudian tempoh dah sekurang-kurang haid, sebanyak-banyak haid. Jadi kenapa dalam Quran dia hanya sebut cara global. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Secara umum. Kenapa? Mengapa kita kata sebab apa Quran tak lengkap ke? Quran tetap dah lengkap. Tapi Quran nak tulis semua bab haid. Bab haid ni, permasalahan darah haid ni bukan 101 macam. Sekarang ni saya bergerak ni saya kata berjuta macam punya persoalan. Sebab tu saya kata jangan tanya pada hal lain dulu. Pada kata fokus pada tu. Sebab dia lebih berjuta-juta macam. Kalau nak masuk dalam Quran, Allahu Akbar macam mana ni? 30 juzuk pun tak sempat kita tengok. Ada puak pula dia jadikan Quran dia 40 juzuk. Inna lillahi wa inna. Dia kata masa kata mana lagi 10 juzuk kan. Dia kata kambing Sayyidina Ali ketika tu lapak, dia pun makan 10 juzuk. Saya kata turun tu bukan turun dengan kertas. Bukan turun masuk apa kepada hati Nabi SAW kan. Macam mana nak makan? Logik tak logik kan. Lepas tu baru nak dicatit. Ada yang catit kat batu. Takkan kambing nak makan batu kan. Catit dia daun-daun kan. Tu wallahualam kita tak mau bicara pula tu. Jadi kalau bab haid lagi bukan 40 juzuk, 50, 60 juzuk. Allah Akbar, tak sempat kita. 30 pun tak sempat. Okey, insya-Allah Jadi inilah kita nak faham ni, mana bukan dalam Quran, bukan dalam hadis juga. Begitu juga kalau tak hadis jadi banyak kan. Bukhari lagi tak cukup. Jadi Allah serahkan, maknanya hikmah dia serah pada ulama-ulama buat kajian yang mendalam. Sebab tu Imam Syafi'i menjumpai hasil kajian dia sekurang-kurang haid berapa, sebanyak-banyak haid berapa, definisi dia macam mana. Begitu Imam Abu Hanifah sekurang-kurang haid dia berbeza dengan kita. Dia kaji, dia tengok macam tu jadi kita serah pada ulama. Jadi alhamdulillah lah ni definisi haid. Masya Allah, itu dia kan. Ada beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian di situ. Bagaimana keadaannya, takrifannya dan juga definisinya yang boleh kita faham, yang boleh kita tahu. Sama-sama ambil panduan di situ, insyaAllah. Baik, kita akan sambung lagi bicara kita selepas ni menerusi dalam tajuk kita definisi haid. Dan anda kalau ada soalan berkaitan dengan tajuk ini, boleh saja hantarkan soalan pertanyaan anda di bahagian ruangan komen. Letakkan di dalam Facebook Live di situ, ruangan komen. Nanti kita akan bawakan sesi pertanyaan anda. Juga boleh hantar soalan anda ke talian WhatsApp Konti. Dan pun kita aktifkan sekarang taliannya 01129004 004. Kita berehat seketika untuk anda, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM FM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan atau Masjid Sultan Ahmad Shah Kuantan ini merupakan sebuah masjid yang terbesar di negeri Pahang dan mampu memuatkan sekurang-kurangnya 10,000 orang dan menjadi kebanggaan kepada rakyat negeri. Menara masjidnya berukuran setinggi 180 kaki dan menjadikan ia antara masjid yang indah. Masjid Sultan Ahmad Shah terletak di tengah-tengah bandar Kuantan, ibu negeri Pahang. Di sekitar masjid ini terdapat bangunan-bangunan kerajaan, bank-bank dan kedai-kedai. Bersebelahan masjid ini ialah sebuah padang bola yang luas. Pembinaannya ialah hasil idea Sultan Pahang almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Pembinaan masjid ini berdasarkan reka bentuk seni bina zaman Uthmaniyah tetapi menggunakan bahan dan teknologi moden. 4 kubah separuh bulat diletakkan pada 4 penjuru yang mengapit sebuah kubah utama yang mendominasi bahagian atas ruang utama solat. Warna biru dan hijau digunakan bagi mewarnai keseluruhan masjid negeri ini. Masjid ini juga mempunyai ruang halaman yang mewujudkan suasana keterbukaan dan mengimbangi keluasan masjid ini. Hiasan dalaman dan luaran masjid ini berdasarkan corak geometri.
Jalinan-jalinan geometri telah digarap dengan begitu teliti hingga menjadikan ia sebuah masjid yang indah dan menarik. Asma'ul Husna berbentuk khat memenuhi dinding masjid dan ayat-ayat Al-Quran menjadi sebahagian hiasan dalam bangunan ini. 4 menara masjid diperbuat daripada marmar khas yang berkilauan menaikkan seri masjid ini jika terkena limpahan cahaya lampu. Tambahan pula, adunan warna putih yang terpapar daripada kilauan ke-4 menara kubah tersebut bercampur dengan sinaran lampu kekuningan di bahagian hadapan masjid ini menambahkan lagi keanggunan Masjid Sultan Ahmad Shah. Nama masjid ini diambil sempena nama pemerintah Pahang pertama Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah yang ditabal sebagai raja selepas mengalahkan Bendahara Wan Mutahir lewat 1890. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu ta'ala." Penyampai berkaliber. Sejak hari Isnin Kepada anda, kalau saya dengar ya dan juga Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. Inspirasikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Suara Inspirasi 8 malam hingga 12.30 malam bersama Faiz Haji Osman berkongsi rancangan Dari Hati, Apa Kata Anda, Pengembara Muslim dan Sampaikan. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq masih temankan di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM sebab kita ada siaran langsung waktu ini bersama-sama perkongsian ilmu oleh Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Kita bawakan kitab ini berdasarkan kitab Izalatul Iltibas Syarah Tuhfatul A'izah. Okey, dan anda boleh sama-sama hantarkan soalan pertanyaan anda. Di sini kita nak teruskan untuk sesi perbincangan kita. Ada soalan yang dah pun kita dapat di dalam talian Facebook Live IKIM FM. Baik, dari Muhammad Hanafi bertanya, Maulana, saya tanya berkaitan dengan haid. Darah keluar 17 hari, iaitu 15 hari darah merah dan 2 hari darah hitam. Dalam hal ini, yang mana dihukumkan darah haid? Okey, satu lagi, darah keluar 18 hari, iaitu merah 7 hari, hitam 6 hari, kemudian merah 5 hari. Dalam hal kedua ini, yang mana darah haid? Silakan Maulana. Alhamdulillah, soalan ni soalan yang masyhur, selalu suka ditanya. Okey, sepatutnya kita dalam definisi lagi. Tak apalah, saya raikan sebab kadang-kadang ada orang yang urgent nak kena tahu. Mungkin isteri dia ke, anak dia ke. Okey. Baik. Darah sekarang ni dia kata 17 hari. Keluar 17 hari. Okey, set juga tarikh 1, 2, 3 sampai 15 kemudian di border border. Okey, kemudian 16, 17 sampai 30. Ni kita tarikh TKH. Okey, jadi contoh pertama yang ditanya, soalan pertama, darah wanita ini keluarnya darah merah selama berapa hari? Semua 17 hari. 15 hari berwarna merah. Okey, 15 hari berwarna merah. 2 hari warna hitam. 2 hari berwarna hitam. Baik. 2 hari berwarna hitam. Okey, ni 2 hari. Ini 15 hari. Okey, saya jalak soalan yang pertama dulu. Jadi cara pendekatan yang saya nak bagi mudah faham supaya tak confuse, mula-mula sekali kita kena first step, langkah pertama. Apa perlu kita buat? Bagi kitab saya lah, nanti kita akan tulis ke depan semua. Langkah pertama, wanita ini sendiri kena tahu darah yang keluar daripada diri dia, daripada diri dia, adakah haid sahaja ataupun haid bercampur darah istihadah. Jadi macam mana dia nak tahu bahawa darah dia keluar tu ada haid sahaja ataupun haid campur istihadah? Mana dia kena jumlahkan darah. 15 campur 2. Wanita pertama ini
dia dapati darah dia keluar selama 17 hari. Maknanya kita jumlahkan darah, dia dapati 17 hari. Bila 17 hari, bermakna wanita ini adakah dia berhaid sahaja ataupun haid campur istihadah. Tak mungkin 17 hari ke semua darah haid. Sebab sebanyak-banyak darah haid yang lagi akan kita belajar ataupun mereka yang dah mengetahui sebanyak-banyak darah haid di sisi pendapat mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, hanya 15 hari. Dia tak kurang daripada 15 hari. Mana sebanyak-banyak darah haid 15 hari. Tak boleh lebih. Kalau kita kata 17 hari, kita telah menyalahi istiqra' Imam Syafi'i. Maka darah haid dia hanya 15 hari. Baik, di sini sekarang ada 17 hari. Jadi, mana haid bermakna wanita ini faham, oh aku sedang berhaid dan juga istihadah. Mana dia sedang berhaid bercampur istihadah. Jadi bila dia faham aku ni sedang berhaid dan ada di situ juga darah istihadah, tapi aku tak tahu darah haid tu banyak mana, darah istihadah tu banyak mana, maka bila wanita itu dia kata haid campur istihadah, di situ ada dua kaedah. Untuk haid menyelesaikan haid dan istihadah ada dua kaedah. Saya rasa dulu pun kita dah tunjuk dah. Satu dipanggil kaedah KT. Kaedah tambis. Kaedah tambis saya tak tulis penuh lah kan. Nanti bila sampai belajar nanti kita akan cerita habis lah. Kemudian yang kedua KGM, kaedah ghairu mumayyizah. Wanita yang sebalik, kalau tambis dapat bezakan darah, tapi dia tak dapat bezakan darah ataupun menyalahi syarat tambis, dia panggil kaedah ghairu mumayyizah. Wanita yang tidak dapat membezakan darah atau menyalahi syarat tambis. Jadi sini nak guna kaedah mana? Memang ada dua kaedah. Ada tempat kita guna kaedah tambis, ada tempat permasalahan kita guna kaedah ghairu mumayyizah, ada tempat dua-dua kaedah digunakan. Dia tengok tempat. Cuma permasalahan bila wanita haid campur istihadah, permasalahan dia tak boleh lari walaupun 1 juta tu macam pun, kaedah dia berpandu kaedah tambis atau kaedah GM ataupun di-combine dua-dua kaedah. Datanglah macam mana beranak zaman sekarang yang permasalahan, tak ada, cuma dia ada kat sini ya. Sebab tu kita nak faham betul. Ini dia punya apa? Ukur kayu ukur dia kan. Jadi kita tengok kaedah tambis, kaedah jam. Okey, nak guna mana kaedah ni? Maka kita buat step yang kedua. Langkah kedua. Apa dia langkah kedua? Makna dia wanita ini adakah dia dapat membezakan darah? Langkah kedua, makna dia adakah wanita ini dapat membezakan darah? Mana langkah kedua? Makna dia pun tengok, oh aku ada darah keluar, ada warna merah, ada warna hitam. Makna dia dapat bezakan darah. Ada dua warna. Makna bila kata dapat beza, kita panggil dia mumayyizah. Macam budak-budak lah, kata-kata budak-budak tu dapat beza yang baik dengan buruk, kita panggil budak tu mumayyiz. Jadi perempuan panggil mumayyizah. Dia dapat beza, oh ada darah merah, ada darah hitam. Mana wanita ini dipanggil mumayyizah. Saya ringkaskan MYZ, mumayyizah. Bila dia mumayyizah, dia dapat bezakan darah. Kaedah yang perlu dirujuk, dia bukan boleh pakai dia sendiri, oh ni darah ni haid lah. Kadang-kadang wanita tu bila tengok dia sendiri hukum, tu salah. Dia kata ni darah ni kuat, darah ni besar 50%. Bukan. Bila dia dah faham aku ni wanita yang dapat membezakan darah, kaedah yang perlu diikut ialah kaedah yang dinamakan kaedah tambis. Ini kaedah ni. Ini kaedah ni. Bukan kaedah ni. Makna dia sekarang dia kena guna kaedah tambis. Jadi kaedah tambis dia kenapa? Kalau nak ikut kaedah tambis, dia hanya rujuk pada siapa pula? Kaedah tambis dia merujuk pada dua jenis darah ya. Kaedah tambis dia akan rujukkan dia apa? Dua darah. Darah kuat dan darah lemah. Darah kuat dan darah lemah. Jadi dia akan rujuk pada darah kuat dan darah lemah. Oleh kerana itu dia kena kenal darah kuat dengan darah lemah. Sebab apa? Kaedah tambis yang akan menghukumkan dari darah kuat dengan darah lemah. Hukum akan berlandaskan ini. Bila dia tahu darah kuat ini akan dihukumkan sebagai haid. Dan darah lemah pula akan dihukumkan sebagai
istihadah. Sebab tu bila kita buat step kita jumpa 1, 2, lepas tu dah dia mumaizah, dia perlu tahu rujuk kaedah tambis. Kaedah tambis kena kenal darah kuat dan lemah. Sebab ini tempat nak letak hukum. Oleh kerana tu maka dia kena buat langkah ketiga. Tak ada tempat dah ni kan. Okey, kita letak dekat sini buat langkah tepi sini. Tepi sini dia kena buat langkah ketiga. Langkah ketiga, oleh kerana kaedah tambis nak darah kuat lemah. Langkah ketiga, mengenal pasti darah kuat dengan darah lemah. Ni saya tak tulis, tempat tak cukup. Nanti dalam kitab memang ada. Dah sampai bab dia tulis. Semua langkah, 4 langkah saya tunjuk. Langkah ketiga, mengenal pasti darah kuat dengan lemah. Lalu dia pun lihat, darah aku keluar ada merah, ada hitam. Merah dengan hitam, siapa kuat? Darah hitam lebih kuat. Jadi kita tengok darah hitam lebih kuat. Maka kita panggil ini darah kuat. Kemudian merah ialah darah lemah. Ialah darah lemah. Okey. Mana langkah ketiga kita tahu dah. Darah kuat dia apa dia? Warna hitam. Darah lemah dia warna merah. Okey, kita pun tulis dulu. Mana dia? Darah kuat warna hitam. Hitam hitam. Darah lemah. Okey, darah lemah dia pula warna merah. Ni kalau hitam dengan merah. Kalau kita jumpa kuning dengan keruh, ataupun merah dengan hijau, hijau ada tak? Masya Allah, ulama-ulama kita tak tahulah, mereka ni kaji habis. Pernah ditanya persoalan ni kepada Imam Abu Hanifah tentang darah berwarna hijau. Dia kata kalau keluar waktu period, maka dia dikira warna darah haid juga. Kalau keluar di luar waktu period, itu tak, itu bukan darah. Masya Allah, itulah dijawab dulu. Dah ada dah dibincang. Jadi kita tengok dah kena darah kuat dengan darah lemah. Dah dapat ni, baru kita buat langkah keempat, meletak hukum. Dah kena darah kuat dengan darah lemah, baru langkah keempat, hukum. Letak hukum. Macam mana kita nak letak hukum? Jadi kaedah tambis akan menghukumkan darah kuat ini sebagai haid. Darah kuat sebagai haid. Darah kuat sebagai haid. Darah kuat sebagai haid. Tapi nak letak hukum sebagai haid dengan 2 syarat. Jangan kurang 24 jam. Syarat pertama. Syarat tambis yang pertama. Syarat 1. Syarat kedua, syarat 2. Syarat tambis kedua, jangan lebih 15 hari. Jangan lebih 15 hari. Makna dia, kalau mencukupi 2 syarat tambis untuk darah kuat, mana syarat tambis semua ada 3. Kalau kita muasirin 4. Tapi saya ambil untuk darah kuat dulu. Darah kuat akan dihukumkan sebagai haid dilihat jangan kurang 24 jam, jangan lebih 15 hari. Lalu diperhatikan, mana darah kuat? Sini darah hitam. Darah hitam ni tidak kurang 24 jam, tidak lebih 15 hari. Maka darah kuat ini boleh dihukumkan sebagai haid. Nampak? Kemudian dah cukup syarat dah. Kemudian kaedah tambis juga akan menghukumkan darah lemah sebagai istihadah. Jadi maknanya bila sini ada haid, ini istihadah lah. Cuma dia ada syarat. Darah lemah dia keluar berterusan, lagi akan datang lah. Maknanya sekarang kita dapati darah lemah dia dihukumkan sebagai istihadah. Bukan darah merah ni keluar 15 hari haid. Dia istihadah, ini haid. Nampak lagi akan datang ni, ada lagi ni perbahasan dia. Tapi kita step by step. Paling kurang ingat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Orang yang tak faham macam mana pun, bila diikut step by step, insyaAllah mudah faham. Okey, persoalan yang kedua. Soalan yang kedua, wanita itu darah dia, merah dia berapa hari? Okey. Darah keluar 18 hari. 18 hari, ya. Merah 7 hari. 7 hari. Hitam 6 hari. Hitam 6 hari. 7, 6. Okey. Kemudian 7, 14, 6, 14 hari lah kan. Okey. Okey. Sekejap merah pula. Merah 7 hari. Merah berapa? Hitam 6 hari.
Semua darah 18 hari. Okey. Merah 7 hari. Hitam 6 hari. Kemudian merah 5 hari lagi. Merah 5 hari. Okey. 10, 17 hari. Mana dia bagi soalan tak betul? Itulah. Satu hari darah keluar 18 hari. Mungkin terkurang kiraan apalah ni. kita bagi cukup 18 hari 6 12 mana ni kena 7 juga 7 hari. 7 14 dari 20 lah Astagfirullahalazim. Lebih. Merah 7 hari. Hitam 6 hari. Kemudian merah 5 hari. 5 hari. Merah 5 hari. Merah 5 hari Okey. Jadi bila sama juga cara untuk mengenal pasti. Bila wanita ini keluar darah merah, hitam, merah. Okey. Merah, hitam, merah. Jadi kalau dia jumlahkan darah yang keluar pada dia, jumlah 18 hari. Bila 18 hari, tak mungkin ke semua darah haid. Kenapa? Menyalahi kaedah sebanyak-banyak haid. Aksarul haid 15 yauman bilaya liha. Sebanyak-banyak darah haid 15 hari 15 malam. Jadi 18 hari tak mungkin. Jadi macam mana jalan penyelesaian dia? Jadi kita buat langkah pertama, kita tahu dah ini haid bercampur istiadah. Yang kedua, bila tahu haid istiadah nak guna kaedah mana? Mana kita tengok dia dapat beza warna tak? Oh, merah, hitam, merah, maka kaedah tambiz. Dan kaedah tambiz rujukkan dia darah kuat dan lemah. Jadi kena cari darah kuat dan lemah. Jadi sini dia tengok darah kuat dia di sini saja. Merah, hitam, merah, merah, hitam, merah, Jadi ini darah hitam, darah kuat dia di tengah. 6 hari. Darah hitam dia kuat di tengah. Jadi di sini nanti kita akan belajar. Saya panggil dalam kitab saya ini mana 3 jenis darah. Kenapa? Ini darah pertama, ini darah kedua, ini darah ketiga. 3 jenis darah. Jadi bila darah kuat menengahi di antara 2 darah lemah. Darah kuat menengahi di antara 2 darah lemah. Kita faham kan? Mana ini? Mana darah kuat menengahi di antara 2 darah lemah. Maka darah kuat ini dihukumkan sebagai haid. Darah kiri kanan ini sebagai istihadah. Ini satu acuan baru ni. Dia ada banyak 3 jenis darah lemah menengahi di antara 2 darah kuat yang sama warna. Nanti ada datang 3 warna. Jadi ini soalan ni. Yang ni pun sebab apa kita kena tahu ini cara nak kira suci cara nak kira suci. Jadi pertama suci, kedua 6 hari haid dan 5 hari datang suci balik datang suci balik. Lepas ni dah tak keluar darah suci lah jadi ini persoalan yang mana ni soalan asas lah. Baik, okey. Sebenarnya ada sedikit lagi masa Maulana dan kita ada satu soalan berkaitan dengan suci, bab suci. Okey, baik, kita tengok soalan dia di sini. Dari Muhammad Farid Mustafa bertanya, soalan saya, jika suci selepas asar, solat zuhur kena qada ataupun tidak? Sebab saya dengar solat zuhur kena qada. Mohon bantuan pencerahan Maulana. Soalan yang mana yang perlu dibahaskan dengan detail nanti di akhir. Tapi tak apalah. Jadi jika suci lepas asar, mana lepas asar dah suci, dia mandi semua, dia sembahyang tunai asar. Tetapi dia juga kena qada zuhur. Kenapa ni waktu daruri, memang sembahyang ni boleh dijamakkan sebenarnya. Maka dia kena qada zuhur juga. Dia kena qada zuhur. Kalau berhenti waktu Aisyah, dia kena qada waktu maghrib juga. Jadi makna sembahyang solat yang ada pasangan dia. Yang boleh. Kalau subuh dengan zuhur tak boleh. Atau zuhur dengan subuh tak boleh tak boleh ni hanya pasangan 2 tempat asar dengan zuhur, Aisyah dengan maghrib.
Itu saja. Tapi nanti insya-Allah perbahasan dia, apa syarat dia semua lagi akan datanglah, panjang lebar semua. Sebab dia ada, kita yang ada 2 mawanek kat situ, 2 tegahan kat situ, macam mana ada yang tidak ada tegahan, ada yang lalai, tak ada tegahan tapi lalai, kena kotor tak kotor, nanti bila sampai bab dia lah kan. Ini sekadar dia. Masya-Allah, itu dia kita lihat ramai juga yang memahami dalam apa pengajian pada kali ini. Insya-Allah semoga kita harapkan akan disampaikan lagi perkongsian ini dan akan turut kita berikan share lagi banyak-banyak dalam perkongsian kita pada hari ini, bicara kitab darah wanita bersama dengan Maulana Mansur untuk membawakan perkongsian yang sangat bermanfaat. Maulana, kita dah sampai di hujung pertemuan. Namun di hujung ni kita nak minta Maulana sedikit pimpinan doa buat kita semua. Moga berkat dalam pengajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim ta'allamna bil ilmi wal ilmu fil ilmi ka ya alim. Ya alim ta'allamna bil ilmi wal ilmu fil ilmi ka ya alim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz atas perkongsian yang sangat bermanfaat ini. InsyaAllah Maulana, kita jumpa lagi untuk pertemuan akan datang dan didoakan untuk Maulana semoga semuanya baik-baik untuk Maulana dan Allah pelihara Maulana sentiasa insyaAllah. Amin. Jumpa lagi. Jazakumullah khairan katsira di atas doa itu insyaAllah. Amin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi perkongsian bincang kita, iaitu menerusi dalam bicara kitab darah wanita. Dan anda yang nak tonton boleh dengarkan lagi, boleh dapatkan lagi perkongsian ini, buat ulang kaji sama-sama, type saja bicara darah wanita di Facebook Live, di YouTube Live untuk kita dengarkan perkongsian ini insyaAllah. Okay? Dan jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda.